InsyaAllah kita akan mulakan sesi kita lebih kurang dalam 1 minit lagi. Saya nak cuba pastikan audio dan lain-lain berada dalam keadaan yang baik. Dan sementara itu, sahabat-sahabat yang berkelapangan bolehlah mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Zahiruddin, ahlan wa sahlan. Cikgu saya, moga sihat semuanya ya. Amir Zuki Amir, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada tengah hari ini ataupun malam ini bagi sahabat-sahabat yang berada di tanah air, kita berkesempatan untuk meluangkan sedikit masa bersama-sama di dalam satu sesi santai-santai sahaja untuk kita menyemak sedikit kandungan yang terdapat di dalam buku Erti Beragama yang Hilang terbitan Iman Publication, yang mungkin juga ada 2-3 perkara kena-mengena bersesuaian dengan perkembangan semasa, isu-isu yang sedang berlegar di dalam masyarakat. Kalau adalah 2-3 isi kandungan buku ini yang boleh membantu untuk membimbing kita mengendalikan kehidupan mendepani kita katakan isu-isu yang sungguh mencabar ini. Dan saya mengambil peluang untuk mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada sahabat-sahabat semua ramai ya yang ada di sini. Waalaikumsalam Ibnu Nurdin, waalaikumsalam warahmatullahi. Muhaizan Alif, Ustaz Khubaib, apa ni, Basri Huda, Azhar, Abang Azhar kita, Cikgu Azhar kita, dah macam kat kampung Pasir Putih. Alhamdulillah atas nikmat teknologi. Begitu juga dengan Muhammad Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini ataupun pada tengah hari ini, saya nak mengambil sedikit masa untuk kita meninjau satu daripada topik yang terdapat di dalam buku Erti Beragama yang Hilang, yang ada kena-mengena dengan perkembangan semasa berkaitan dengan cabaran kita dalam beragama, iaitulah bab yang sebenarnya buku ni tak adalah bab-bab dia, tak ada nombor kan, tapi basically-nya di muka surat yang ke-48. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat juga, buku Erti Beragama yang Hilang ada dalam format e-book yang boleh diperolehi di Google Play Books. Harganya berbeza-beza bergantung kepada lokasi di mana anda berada. Dan faedahnya e-book ini, macam saya ni, mudah sedikitlah untuk saya nak online dan kongsikan apa yang terpapar di muka surat tersebut. Saya rasa dia sama macam naskah yang bercetak lah di muka surat 48. Ya, kalau di muka surat 48, ini rupanya. Manakala yang terpapar di skrin itu adalah versi digital, yang mana di dalam kisah ini saya kongsikan berkenaan dengan soal jawab yang berlaku berkaitan dengan agama kita. Kita sama-sama sedia maklum bahawa junjungan mulia Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala dengan satu kelebihan yang berkaitan dengan kecermatan dan ketepatan baginda dalam mengungkapkan satu-satu perkara yang disebut sebagai jawami'ul kalim. Ataupun kadang-kadang dalam bahasa Inggeris saya sebutkan sebagai the comprehensiveness of the speech. Maknanya bila Rasulullah SAW bercakap, Rasulullah akan bercakap
ringkas tetapi tepat dengan apa yang hendak dimaksudkan dan menepati orang yang bertanya. Um, dan daripada situ kita sama-sama dapat melihat bagaimana soalan-soalan yang sama yang diajukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Rasulullah SAW dengan cara jawapan yang berbeza-beza. Misalnya bila baginda ditanya apakah amal yang lebih afdal ataupun apakah itu Islam, kita berjumpa dengan pelbagai versi jawapan yang diberikan oleh baginda kepada penanya-penanya yang berbeza di antara satu sama lain. Salah satu daripada kepentingan hal ini kita berikan perhatian ialah kerana kesilapan kita dalam memberikan reaksi kepada soalan yang ditanya boleh mengundang banyak masalah. Ya. Saya nak kena ke mana sikit ni supaya tak tu. Okey. Boleh mengundang banyak masalah sehingga pertanyaan yang tidak berjawab ataupun dijawab dengan jawapan yang salah boleh memberanakkan lebih banyak soalan. Dan di dalam muka surat yang ke-48 itu adalah satu kisah benar yang berlaku lama dahulu, saya rasa mungkin lebih daripada 10 tahun yang dahulu, apabila saya dihubungi oleh sekumpulan mahasiswa yang menceritakan kepada saya tentang masalah yang berlaku kepada rakan mereka. Rakan mereka ini mendapat kesedaran berkaitan dengan Islam dan semasa dia membaca Al-Quran, dia bertemu dengan beberapa persoalan yang mengganggu fikiran dia, dan soalan yang timbul itu adalah berkaitan dengan kita katakan pertanyaan mengapakah Islam membenarkan seorang suami memukul isteri. Ya, itu ialah persoalan yang ada ditimbulkan. Dan persoalan yang ditimbulkan itu, mengapakah suami dibenarkan untuk memukul isteri? Bagi kita yang faham ataupun belajar Al-Quran, mungkin kita rasa persoalan itu tidak menimbulkan isu sangat, kerana membenarkan suami memukul isteri itu bayangannya bukan seperti memukul, kita kata macam pukul dengan kayu ke apa ke yang violent, na'udzubillah, mustahil ya. Dan kita tidak pernah berjumpa dengan apa-apa catatan yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW melayan isteri baginda dalam bentuk yang sedemikian rupa. Bahkan Islam adalah agama yang membasmi penganiayaan dan kekerasan terhadap kaum wanita. Tetapi kebenaran yang memukul itu merujuk kepada proses takdib, proses pendisiplinan, dan lebih kepada orang kata simbolik, kepada bukan untuk menimbulkan kecederaan ataupun kesakitan. Tetapi malangnya anak muda ni, pelajar universiti ni, apabila soalan itu diajukan kepada pihak yang dia tanya, saya pun tak tahu siapalah kan, jawapan yang diterima ialah benda ni Al-Quran yang cakap, jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, kita kena terima je lah. Jadi jawapan yang diberikan kepada beliau itu bukan jawapan, tetapi dia adalah satu kenyataan yang tidak menjawab pertanyaan. Dia membunuh pertanyaan, dan perbuatan membunuh pertanyaan itu memberanakkan lebih banyak soalan. Jadi bila kita jawab macam tu, kita sebagai orang Islam, kita kena ikut je lah apa yang Quran cakap. It might satisfy some of us, but it lead to a more difficult condition kepada setengah yang lain. Jadi anak muda ini jadi bertambah serabut dengan soalan yang ditimbulkan, jawapan yang dia terima terhadap pertanyaan yang ditimbulkan itu, dan dia terbelenggu dengan kerusingan. Dan bila dia unsing, dia rasa serabut, orang di sekeliling dia mencadangkan kepada dia sesuatu yang logik untuk mungkin bagi orang lain, tapi mungkin tak kena bagi dia, sebab kawan-kawan dia cadangkan kepada dia supaya pergi buat umrah. Ya, ini maknanya bila kita stres, bila kita serabut, kita pergi Mekah. Bila kita pergi Mekah tu, kita akan dapat mungkin kita boleh mendapat rasa tenang.
Jadi anak muda ni mungkin ada rezeki dan dia mampu untuk melakukannya, dia pergi ke Mekah dengan objektif untuk menghilangkan kerunsingan yang membelenggu diri dia bila dia berfikir tentang agama dia lah. Jadi bila dia dah sampai ke Mekah itu, apa yang terjadi, kita dalam bab-bab Mekah, Tanah Haram ni, kita berhati-hati jugalah menyebut. Tapi kalau kita pernah pergi berkali-kali, dan kita terutamanya kalau kita pernah duduk di negara Arab, kita faham apa cabaran yang ada. Jadi bila kita pergi ke Mekah tu, mungkin bagi anak muda ni tempat lahirnya Islam, itulah tempat di mana dia nak melihat Islam yang tulen, dia nak melihat Islam yang lebih baik daripada Islam yang mengelirukan di tanah air. Tapi bila dia sampai di Mekah, dia melihat beberapa kejadian yang menyebabkan pertanyaannya menjadi lebih serius apabila dia melihat ada pihak berwajib dekat Mekah ni. Ini zaman sebelum construction banyak dan gerai-gerai kecil tu dah dihapuskan kan. Jadi pada masa tersebut ada di kalangan pihak berwajib ini yang merampas barang-barang yang dijual, makanan yang dijual oleh peniaga-peniaga tepi jalan yang basically tidak berlesen itu, malah ada yang dilemparkan macam tu sahaja dalam bentuk yang sangat tidak patut lah. Dan apa yang dia lihat itu memberikan kesan yang amat negatif dan mendalam kepada diri dia. Apa halnya kalau kat Malaysia serabut pergi Mekah tengok benda macam ni lagi, so nak pergi kat mana lagi nak melihat Islam yang sebenarnya. Jadi bila dia balik daripada Mekah tu, balik daripada umrah tu, dia jadi bertambah serabut dan semakin runsing. Dan pertanyaan-pertanyaan dia menjadi semakin agresif dan radikal, sehingga akhirnya dia kata, kawan-kawan dia cakap pada dia, kamu ni percakapan kamu, soalan-soalan kamu dah tak macam orang Islam. Ya, itu yang trigger dia. Bila kawan-kawan dia sebut macam tu, dia kata okeylah, kalau dah you all semua cakap macam tu, so I no longer consider myself as a Muslim. So basically dia murtad, dia mengisytiharkan dirinya tidak lagi Muslim, meninggalkan Islam. Dan apabila dia telah membuat kenyataan yang sedemikian rupa, kenyataannya itu telah disambut dengan masalah lagi. Tak selesai lagi masalah ni. Dia macam final destination kan, macam disaster led to disaster, disaster led to disaster. Bila dia basically mengisytiharkan diri dia murtad, maka kawan-kawan dia telah bukan kawan dia, maksud dia ada orang di kampusnya yang telah buat macam leaflet, poster, tampal untuk menyatakan yang dia ni telah meninggalkan Islam, dan itu telah sangat memburukkan keadaan. Ketika itulah kawan-kawan dia telah menghubungi saya. Masa zaman tu mungkin ustaz-ustaz yang online ni tak berapa banyak lagi. Jadi kawan-kawan dia kontak saya, minta pandangan apa yang boleh dibuat untuk membantu anak muda ni. Dan saya membaca email yang dihantar oleh kawan-kawannya itu kepada saya dengan rasa yang sangat marah dan sedih, because dah teruk sangat keadaannya. Jadi pada ketika itu macam mana, apa lagi yang nak dibuat kan kalau dah sampai kepada tahap yang sedemikian rupa. Jadi saya beritahu kepada kawan-kawan dia supaya maklumkan kepada beliau, kalau dia nak kontak saya pun kontaklah. Kalau dia tak kontak saya pun, saya minta message saya sampaikan kepada beliau. Saya kata kepada kawan-kawan dia, maklumkan kepada kawan kamu tu, kalau dia ikhlas, how he define ikhlas tu macam mana, terpulanglah kepada dia. Tapi if he is sincere dalam mencari kebenaran, berhentilah daripada melontarkan provokasi dan melayan provokasi. Shut down, block. Zaman tu block ni belum ada Snapchat, Instagram, Twitter dan lain-lain macam yang ada sekarang. Tutup blog dan bertenang. Ambil masa untuk berfikir, ambil masa untuk membaca, berjumpa dengan orang yang mungkin boleh membantu, dan
cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan yang ada fikiran. Jangan layan provokasi dan juga hal-hal yang kontroversi. So kejadian itu adalah saya tak tahu akhirnya apa yang berlaku kepada anak muda tu. Mungkin saya tahu tapi saya dah tak ingat because it was quite a very long time ago. Tetapi apa yang amat penting untuk kita ambil sebagai pelajaran ialah kejadian di mana anak muda itu mengisytiharkan diri dia sudah tidak mahu lagi berada di dalam Islam itu adalah rentetan daripada kesilapan demi kesilapan yang terjadi sebelumnya, dan kesilapan-kesilapan itu terjadi dalam keadaan kejadian itu berlaku dengan niat yang baik. Contohnya, cadangkan pada orang pergi ke Mekah. Itu adalah benda yang baik, itu adalah benda yang rasional, tapi tak sesuai dengan dia. Menemukan dia dengan ustaz-ustaz untuk menjawab soalan adalah langkah yang sepatutnya dibuat. Tetapi ketentuannya, dia bertemu dengan ustaz yang memburukkan lagi keadaan bila mana jawapan soalan yang dia timbulkan dimatikan dengan kenyataan kita orang Islam, apa yang Quran cakap kita terima sajalah, ya. Dan saya mengambil itu sebagai satu pelajaran besar, terutamanya bagi diri saya ketika itu yang masih mungkin lebih 10 tahun muda daripada sekarang, baru lagi pulang ke tanah air, dan ketika itulah saya berkenalan dengan persoalan-persoalan yang skeptis, golongan yang skeptis di dalam agama, kesan daripada interaksi beliau dengan persekitarannya, ada pengalaman yang menyebabkan ada setengah-setengah orang yang menjadi begitu pesimis terhadap agama. Jadi saya teringat balik kepada kejadian tersebut bila beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan kenyataan yang dibuat oleh Sajjad bila mana dia menyatakan yang dia sudah tidak mahu lagi menjadi seorang Muslim, dan kemudian disambut dengan macam-macam. Saya maklum tentang apa yang berlaku, kisahnya, kontroversi di antara beliau dengan Jais, dan of course sebelum daripada itu lagi pun, walaupun saya taklah follow in detail, tapi it's always came across dalam news feed saya. Sometimes YouTube mencadangkan video-video yang menjadikan saya tahu apa yang sedang berlaku. Maka persoalan itu saya tidaklah spesifik mengkhususkannya kepada kes berkaitan dengan Sajjad, tetapi saya nak menjadikan kejadian itu sebagai peluang untuk kita mengambil iktibar bahawa ada keadaan-keadaannya di mana orang boleh terpaling dan meninggalkan agama ekoran daripada kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang baik dalam melakukan kebaikan bila mana kita tidak mencermati kaedah, ya. Dan saya bukanlah orang yang arif, yang paling pandai, yang pakar dalam hal yang berkaitan dengan kaedah, tapi saya ada beberapa pengalaman yang boleh saya jadikan sebagai bahan muhasabah. Jadi dalam dulu-dulu, lebih kurang dalam 10 tahun ke 15 tahun yang lalu, sebagai seorang yang lama berada di luar negara, kemudian balik ke tanah air, saya mengalami kegelisahan yang berterusan ketika mengamati perkembangan yang berlaku di dalam masyarakat. There is something wrong dalam masyarakat yang sangat membimbangkan saya, tapi saya tak reti sangat macam mana nak describe benda tu, kerana saya tidak ada ilmu mengenainya, dan ia menjadi sebab mengapa saya sambung belajar, kerana saya cuba untuk faham kenapa satu-satu perkara itu berlaku. Sebelum saya terjun ke dunia pendidikan, bidang yang saya pilih untuk mencari jawapan kepada hal ini adalah bidang sejarah. Dan di dalam bidang sejarah, saya dikurniakan rezeki untuk sambung belajar di bidang sejarah itu adalah di UIA. Dan UIA pada ketika itu di bawah Fakulti
apa ni, human sciences kan, IRKHS, Islamic Religious Knowledge and Human Sciences. Ya, saya dapat belajar bersama-sama terutamanya dengan Profesor Dr. Abdullah Al-Ahsan yang banyak membantu kami sebagai student, tapi saya secara peribadi mencermati perkembangan yang berlaku dalam masyarakat dengan mengambil sejarah sebagai cermin. Dan kita nampak apa yang pernah ditempuhi oleh masyarakat Eropah pada suatu ketika dalam pengalaman beragama mereka. Kita sedikit demi sedikit pergi ke arah itu. Bila mana agama berada ataupun masyarakat berada dalam kegelapan akibat daripada agama yang sudah begitu selesa sebagai otoriti dalam masyarakat, sehingga kurang bertanggungjawab dalam mendidik. Kalau boleh saya istilahkan macam itulah, menggunakan kuasa yang ada, pengaruh yang ada untuk mendiamkan mereka yang hendak didiamkan dan kurang membimbing mereka yang perlukan kepada bimbingan. Dalam abad yang ke-5 hingga abad yang ke-10 lebih kurangnya dalam sejarah Eropah disebut sebagai medieval age ataupun the dark age of Europe. The dark age tu bukan sebab tak ada elektrik kan. The dark age tu ialah kerana zaman itu adalah zaman gelap, dan yang gelap itu adalah gelapnya akal fikiran manusia. Maka di satu peringkat manusia masih lagi submit dan ikut, tetapi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melepaskan diri daripada belenggu keberagamaan yang gelap, dan muncullah era baru. Manusia mencari mekanisme lain untuk mendefinisikan kebenaran dengan menggunakan kemampuan akal dalam menakul alam dan realiti kehidupan. Maka lahirlah era pencerahan, enlightenment, kemudiannya ada Renaissance yang berlaku di Eropah. Dan bila rasional, banyak perkembangan yang berlaku, banyak benda bagus yang terhasil, tetapi apabila semua perkara hanya dapat didefinisikan dengan menggunakan faculty of reason, manusia lost touch dengan satu lagi komponen dalam diri mereka, iaitu affective domain mereka yang berkaitan dengan emosi. Sehingga soal estetik. Kecantikan yang saya maksudkan itu adalah bukan sahaja kecantikan dalam seni, kecantikan dalam mengungkapkan ekspresi diri dalam lukisan ataupun muzik, tetapi juga kecantikan dalam seluruh aspek penjelmaan makna. Maknanya berbahasa, bercakap, berinteraksi. Jadi cacat, asalkan get the point, asalkan betul sampai, itu yang paling penting, maka kehidupan manusia menjadi kering jiwa mereka. Maka pada ketika itu manusia rebound daripada rational masuk kepada era romanticism, meromantikkan kehidupan dalam pelbagai aspek, dan itu juga menyebabkan berlaku kedahagaan dalam diri manusia apabila persoalan rasional itu terpaksa bergeseran dengan daripada dimensi orang kata yang puitis. Saya guna istilah yang kita lebih senang nak membayangkannya. Maka menimbulkan lagi pelbagai masalah. Macam-macam lagi lah cerita dia. So pada masa itu bila saya memerhatikan perkembangan di tanah air, di satu peringkat saya bimbang apabila agamawan tidak dapat memberikan respon dengan baik kepada persoalan-persoalan yang semakin mencabar daripada semasa ke semasa, dan kegagalan mereka menjawab soalan itu membuka lebih banyak ruang untuk menjadikan anggota masyarakat menjadi semakin agresif dalam interaksi mereka dengan agama, terutamanya yang berkaitan dengan otoriti. So di dalam buku Erti Beragama Yang Hilang, lanjutan daripada kisah anak muda yang murtad tadi disebabkan oleh rentetan soalan-soalannya yang tidak berjawab itu, saya menyambungnya dengan
sebuah lagi cerita yang saya agak frustrated, tapi ada kesilapan di dalam beberapa maklumat yang ada dalam buku berkenaan. Saya harap ianya dapat dibetulkan pada masa yang akan datang. Kejadian itu bukan berlaku pada tahun 2003. 2003 saya tak balik Malaysia lagi. Tetapi dia terjadi tidak lama selepas saya baru saja balik daripada Malaysia. Dia adalah satu kisah yang sebenarnya saya tak suka cerita kerana saya merasakan kisah itu very personal, dan saya sangat menghormati keluarga dan anak muda yang saya berinteraksi dengan mereka. Jadi saya cuma ambil gist sahaja, iaitu komponen utama dialog yang berlaku di antara saya dengan dua orang anak muda ini. Tetapi ketika komponen cerita itu saya kongsikan dengan 2-3 orang sahabat, idea tersebut dicadangkan untuk diangkat menjadi sebuah drama. Dan bila dia diangkat menjadi sebuah drama, cerita saya itu pendek saja, pertemuannya 1 jam. Tetapi bila dia diangkat menjadi drama, dia perlu kita kena stretch dia daripada 1 jam menjadi 20 episod. Dan banyaklah elemen lain yang dimasukkan untuk mewujudkan tema kecelaruan dalam beragama, berinspirasikan daripada dialog 1 jam saya dengan 2 orang anak muda adik-beradik ini. Maka catatan dalam buku Erti Beragama Yang Hilang ini telah tercampur aduk sedikit di antara apa sebenarnya yang berlaku dengan elemen-elemen drama tersebut. Dan kemudian drama itu telah terbit pada tahun 2009 di Astro dengan tajuk Cinta Sempurna, macam yang Tuan Rozaidi Murad sebutkan. Kalau boleh saya kongsikan dengan sahabat sedikit petikan daripada drama tersebut untuk kita tonton bersama, kerana mungkin ramai yang tak pernah tengok, tak tahu ataupun dah lupa dengan drama tersebut. Sebab tahun 2009, believe it or not, that is already like 11-12 years ago kan. Saya ada video tu yang saya sediakan, kita lihat di paparan ini. Allah tu adil. Buktikan. Kalau tak, Sheila terjun sekarang juga. Sheila! No, Sheila! Sheila! Ucap Sheila! Ustaz Nila yang menjadi punca segala masalah. Ya Allah, Najib. Apa ni? Najib! Letak pistol tu. Ustaz ni patut dihapuskan. Kau patut mampus! Aku manusia lemah, selalu terjatuh. Berbeda aku darimu, kau berdiri teguh
Tis. I miss you. I miss you too. Hey, Mam. Hai. Sayang. Saya mana dah sokong MU? Uncle, bukan dulu masa saya kecil. Saya ingat lagi, Uncle sokong MU. Mana dah? Tak ada. Dulu sampai sekarang saya Chelsea. Dia dah kahwin. Single and still available. Izarman? Well, you said you'll be here for 2 months. You have enough time to think about it. Nak syuting dekat negara sendiri pun susah ke? Kena tahan polis kamu kata small matter, Najib. Ini melibatkan maruah ayah tau. Baik wartawan saya. It's not a criminal act, darling. It was just misunderstanding. Sejak kamu dua balik ni, ayah tak pernah nampak kamu dua semayang. Kamu dua tak semayang ke? Ni apa ni bau busuk ni? Agak ni kau minum Sheila, ha? Saja. Sheila semalam mabuk. Dalam Islam ni, Najib, selepas semua orang sembahyang subuh, semuanya digalakkan mencari rezeki di muka bumi Allah. Kalau bangun tengah hari, alamatnya mewarisi kepapaan lah kita. Itu orang yang sembahyang subuh nak kena bangun pagi-pagi. Saya ni tak sembahyang subuh. Aku gagal, Nen, dalam didik anak-anakku. Sheila dan Najib memberontak, tapi aku tetap paksa dia orang. Isteri aku tak tahu, kerana masa tu dia kat overseas. Sebagai tanda protes, Najib banyak buat hal kat sekolah. Dia selalu buli budak sebaya dengannya. Sheila pun macam tu juga. Dia selalu pengaruhi budak-budak lain supaya memberontak. Selepas aku keluarkan Sheila dan Najib dari sekolah agama tu, aku suruh adik aku, Julia, bawa mereka lari ke UK. Aku suruh dia sekolahkan mereka di London. Tak payah bagi tahu dengan Burhan, Kak. Pedulikan dia je. Aku tak nak anak-anak aku rosak dekat sekolah agama tu. So, how's your relationship with Arman? I think he likes you. He's not my cup of tea. So what is your taste? Mat Saleh? Well, aku suka lelaki yang menyerang, bukan menyerah. A real man. Who's the lady? Rasanya elok cari ustaz ataupun ustazah bawa jumpa Sheila dengan Najib tu. Haji boleh tolong carikan ke? Kalau kamu berdua nak balik ke rumah ayah ni, semata-mata nak buat dosa maksiat, balik semula ke UK. Kenapa abang cakap macam tu? Itu menghalau anak namanya. They are still our children, bang. Kita kena paksa anak-anak kita ikut cakap kita kalau kita nak hidup dia orang selamat dunia akhirat. Jangan tunggu tua. Sebab mati tu datang bila-bila masa. Okey, Ustaz rasa Ustaz pakai baju kain langsir ni, Ustaz pegang biji-biji ni semua, Ustaz rasa Ustaz lagi baik daripada kita orang ke? Tidak, ini sunnah Nabi. Sunnah? Apa tu? Tak pernah dengar pun. Sunnah Nabi adalah segala perbuatan Nabi. Contohnya, Nabi pakai jubah. Kita pakai jubah. Itu namanya sunnah Nabi. Yang saya nampak kat Malaysia ni, yang bertudung, perangai pun buruk. Datin kena bawa anak-anak Datin pergi taubat. Mereka seolah-olah disampuk jin barat. Dekat UK tu bersepah-sepah orang mabuk. Tak ada pun religious authority datang nak serbu kelab malam. Itu kat UK. Sini kat Malaysia. Negara Islam. So, this must be the holy man that's sent by God. Kalau tak ada matlamat hidup, samalah macam you main golf tak nampak lubang. Bollocks. Sama macam lembu yang tak ada matlamat hidup,
Yang tahu makan, minum, tidur setiap hari. You? Calling me a cow? I nak you stop jumpa ustaz tu. And who are you to stop me? I tak percayakan dia lah. You don't trust him? Or are you jealous? Jodoh dan pertemuan kan di tangan Tuhan. Alhamdulillah, hari ini Tuhan punya dunia dapat mempertemukan kita di sini. Awak cemburu ke? Bukankah saya ni tunang awak, Ustaz Nazir? Kenapa awak tak pernah bagi tahu saya yang awak ni dah bertunang? Dasar ustaz buaya. Kau tu dah ada tunang. Tak payah nak pikat perempuan lain lah. Aku manusia lemah, selalu terjatuh, berbeda aku darimu, kabar. Baiklah, itu adalah rumusan kepada drama Cinta Sempurna yang skripnya dihasilkan oleh Tuan Zabidi Muhammad, berinspirasikan daripada satu dialog yang berlaku di antara saya dengan dua beradik. Yang lain-lain tu jatuh cinta apa semua benda tu adalah elemen drama untuk men-20 episodkan kisah berkenaan. Tetapi asasnya ialah anak muda dua beradik ini, mereka bertanya kepada saya persoalan yang berkaitan dengan soal keberagamaan mereka. Isu-isu yang mereka timbulkan bila terutamanya kakak lah ya, yang bertanya kepada saya tentang pakai tudung, tentang solat 5 waktu, dan dia tidak berpuas hati dengan tindakan majlis agama menangkap seorang artis di The Zouk, Jalan Ampang pada masa tersebut, tentang bela anjing. Jadi betul Tuan Zabidi Muhammad lawyer tu, maknanya saya dengan dia kami duduk sama-sama untuk develop cerita Cinta Sempurna ini. Jadi bila mana pertanyaan-pertanyaan itu yang timbul di dalam keluarga berkenaan mungkin tidak dapat dijawab oleh ibu bapa dan beberapa orang yang bertemu dengan mereka di peringkat awal mungkin tidak dapat address hal tersebut dengan baik. Pertemuan di antara saya dengan mereka berdua itu, saya juga tidak tahu sama ada dia menyelesaikan masalah mereka ataupun tidak, tetapi sekurang-kurangnya dalam 1 jam itu saya cuba untuk memperlahankan perjalanan saya menjawab soalan, mengumpul soalan-soalan mereka untuk dibezakan di antara masalah yang kelihatan, presenting problem, iaitu soalan yang mereka tanya, dengan the actual problem. Jadi bila mereka timbulkan, kakak dia timbulkan soalan, what do you think about wearing scarf? Ya, kenapa kena pakai tudung? Dia tak nak pakai tudung. Kemudian why we have to pray 5 times a day? Kenapa orang Islam tak boleh belanjing, dan kenapa Jaiz menangkap seorang artis, saya tahulah nama artis tu, saya ingat lagi, tapi sebenarnya menangkap tu bukan Jaiz tapi Jawi yang mengambil tindakan. Dia tidak puas hati. Jadi instead of menjawab soalan-soalan tersebut dengan fakta, dengan dalil, dengan hadis yang sahih dan sebagainya, saya rangkumkan soalan itu kepada pertanyaan daripada saya kepada dia berkenaan dengan worldview. So how you define yourself, how do you define yourself being a successful lawyer? Jadi anak muda itu menjelaskanlah. Dia kata kalau I will have my own firm, I will gain millions of pound per year, then I will define myself being a successful lawyer. Lebih kurang macam itulah dia punya ayat dia. Jadi saya cuba untuk sentuh benda tu. Jadi saya kata dalam hidup kita ni ada ramai je orang yang dapat millions of pound even per day, and yet they are not happy with their life, kan. Kerana mungkin ada soalan yang lebih penting yang tidak dijawab, kerana dia ada kaitan dengan our purpose of life. So what is your purpose of life? Saya tanya dia. Dan bila saya tanya tu,
syukur alhamdulillah kerana anak muda tersebut adalah orang yang responsif. Kalau dia diam saja lagi susah lah kan nak menyelesaikan masalah. Dia responsif. Bila saya tanya dia jawab, bila dia tanya saya jawab. Jadi saya tanya, what is your purpose of life? Dan pertanyaan saya itu menimbulkan kemarahan barangkali, dan dia tanya saya, why do you ask me that question, kan? Apa relevannya soalan tu? Jadi saya berikan beberapa analogi ringkas. Saya kata contohnya macam I have something, you are not sure what is it, so who you should ask. Dan of course jawapan yang paling mudahnya, you should ask the owner, you kena tanya saya lah. Tapi lagi bagus kalau you boleh tanya pihak yang produce benda ni. So kalau you tanya kilang yang buat ni, kilang dia tak jawab lah soalan setiap orang tu seorang, tapi dia bagi satu buku. Nama buku tu ialah instruction manual. So if you read the instruction manual, basically you will find answers on what is the function of this device, and macam mana nak maintain dia, cara penggunaan yang betul dan sebagainya. Dan kalau sekiranya sesuatu benda itu dicipta untuk satu tujuan yang spesifik, tapi you gunakan untuk tujuan yang salah, benda tu akan rosak. Pen dicipta untuk menulis, tapi saya gunakan pen jadi paku kat dinding, saya ketuk pen tu dekat dinding, sudah tentulah pen itu akan pecah. Dan bila pecah rosak, bila rosak saya campak di dalam tong sampah, dan bila dia duduk dalam tong sampah, dia dah tak pen dah, orang dah tak tanya dah berapa harga dia, apa brand dia, nama dia sampah, kan? Jadi samalah macam manusia. Yang buat manusia ni with a purpose. Tapi kalau manusia hidup untuk purpose yang lain, maka akan rosaklah ya diri manusia itu, bahkan dia boleh merosakkan sekeliling dan orang lain. Dan bila rosak jadi sampah, dan itulah asal usulnya sampah masyarakat, kan, saya kata. Jadi sebab itulah kita kena betulkan soalan, tanya soalan dengan betul in order to get the right answer. Jadi pada ketika itulah saya kata, so yang buat manusia ni pun bagi kita instruction manual, dan instruction manual manusia ni adalah Al-Quran. Jadi kata anak muda tu, so what does the Quran say about the purpose of life? Ya. Jadi sahabat-sahabat boleh fikirkan, maknanya lebih kurang dalam hampir sejam yang lalu, kalau saya sebutkan ayat Al-Quran, maknanya dia tak ada nak dengar pun, because she was not ready to listen. Ada banyak preconceived idea, ada banyak judgement yang ada dalam diri dia yang sudah wujud pada masa tersebut. So benda tu kena dirungkai dulu. Dah rungkai. At one stage akhirnya dia yang tanya saya. Dia kata, so what does the Quran say about purpose of life? Dia yang minta saya bacakan something daripada Al-Quran. Dan ketika itulah saya bacakan daripada surah Az-Zariyat tu, firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menjadi hamba dan memperhambakan diri kepada Allah, worship Allah. Jadi dia tanya, dia kata, so adakah itu maknanya then you have to be in the mosque all the time? Sebab saya kata tak, sebab ini Islam. Worship has its own definition. Worship ini ada dua jenis, satu ibadah khas, satu ibadah umum. Ibadah khas tu sembahyang dan ibadat-ibadat yang specifically prescribed, yang described dalam Al-Quran. Tapi ibadah umum pula ialah our general life, whatever good things that we do in our life, but we do it with the right intention and we are doing it the right way. Dan itu juga jadi ibadah. Kita kerja ke, kita belajar ke, kita buat apa sahaja, kita bermain, kita bersukaria dengan keluarga, dengan kawan-kawan, juga boleh menjadi ibadah. Yang penting semasa atas tikar semayang ataupun masa buat pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita berada dalam keadaan conscious dengan Allah. Dan itu akan guide kita punya moral, integrity, tak buat dosa, buat bersungguh-sungguh satu-satu pekerjaan. Lebih kurang macam itulah. Jadi lepas dalam perbualan tersebut, anak muda tersebut yang kakaknya, she was a little bit macam lembut sedikit daripada awal yang nampak very tense, dan attacking me with so many questions. Dia macam relax sikit dan dia kata,
Kalau agama bincang macam ni dan dia boleh pertimbangkan. Saya tak ingat exact word dia. Dia boleh consider ke apa ke, saya tak peringat. Tapi basically maksudnya ialah kalau bincang macam ni, she's okay, kan? Rather than macam jawab macam tu, kan? Tetapi perbualan kami itu dikejutkan oleh adik dia yang diam sepanjang perbincangan kami. Dia just listen kat tepi, dan adik dia kata, well, I don't think religion works on me anymore, kata dia, kan. So bila dia cakap tu, saya sedih lah. Dan saya fikir macam it's better to be like the sister yang soal jawab. So I know, sebab dia think loud, kan, maknanya apa yang dia fikir dia suarakan. So saya tahu, berbanding dengan adik dia yang diam saja, saya tak tahu apa yang bermain di fikiran dia. Suddenly dia kata, I don't think religion works on me anymore. Tapi pada masa itu saya tenangkan diri, dan saya kata it's okay. I try to understand your experience, whatever you had previously in your life. So my suggestion is, I'm not suggesting you to read any books written by Muslim scholars. You baca satu buku yang orang bukan Islam tulis, perhaps dia boleh macam mengurangkan bias. Tapi try to imagine yourself, think yourself as a Muslim masa you baca buku ni, iaitu buku The 7 Habits of Highly Effective People, chapter 1, berkaitan dengan habit. Be proactive, taking control of yourself. Cuba fikirkan. And then having a purposeful life dan sebagainya. Jadi habis di situ saja, dan saya bagi tahu, saya kata, if you have any further question, anything that you want to ask me later on, just let me know. I'll try my best to entertain, maknanya untuk cuba datang or answer your question, insyaAllah, hak mana yang saya mampu. So saya balik. Tetapi selepas seminggu 2 minggu daripada pertemuan tersebut, melalui sahabat saya, keluarganya memaklumkan yang anak perempuan dia minta saya datang balik. Tapi masa tu saya tengah outstation dan saya tak dapat datang. Dan beliau juga dah kembali semula ke UK. Maka tak berlakulah pertemuan yang berikutnya. Cuma maklumat yang saya dapat mengatakan bahawa selepas pertemuan itu, anak perempuan dia sedikit pendiam, dan saya harap pendiam itu bermaksud dia sedang berfikir dan mempertimbangkan, reflecting on certain things in her life, and so on. Jadi pengalaman 1 jam itu adalah pengalaman yang sangat berharga, mendidik saya, kerana ketika itu saya baru sahaja balik ke Malaysia. Saya baru sahaja balik ke tanah air, dan itu adalah waktu di mana saya tidak pasti bagaimana hendak membina rentak yang baik di dalam masyarakat. Kerana sebelum balik ke Malaysia lagi, saya sudah ada idea dalam kepala bahawa apa yang saya belajar di Fakulti Syariah dekat Jordan, dan juga kat sekolah agama sebelum fly ke Jordan dulu, adalah sesuatu yang tidak mencerminkan realiti yang kita tahu ada kat Malaysia. Tapi kita tak tahu severity dia macam mana, kan. Tapi sebab saya datang daripada Ipoh, saya tahu masyarakat Malaysia majmuk, bercampur Melayu, Cina, India, agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan macam-macam lagi. Dan juga orang Islam sendiri ada macam-macam pengalaman dan masalah cabaran mereka. So saya rasa selepas saya habis belajar dekat Jordan, to certain extent saya faham serba sedikit tentang agama, but I'm not sure adakah saya telah faham manusia ataupun tidak. Itu idea tu dah ada dalam kepala. So bila saya balik dan saya menempuh pengalaman tersebut, it gave me a very valuable lesson for me to prepare. Dan saya teringat balik kepada kisah ini apabila kisah Sajjad timbul lah, kan. Saya tidak berpihak kepada dia, membela dia atau menentang dia. It's not even my business, and even it's very good if we can actually abstain ourselves from get involved with something that is none of our business. Itu yang lebih baiknya. Tapi saya sekadar mengambilnya daripada perspektif yang sama dengan cerita yang tadi, bahawa the severity of the current situation apabila dia kata dia dah tak nak dah jadi orang Islam itu, adalah macam kita kata, kalau kita tengok
kita tengok satu dokumentari dekat TV, Seconds from Disaster kan. Dia kata disaster tidak berlaku tiba-tiba, tetapi there were chain of events yang membawa kepada berlakunya disaster. Sebelum kapal terbang terhempas, sebelum bangunan runtuh, sebelum musibah berlaku, telah ada kesilapan-kesilapan kecil yang berlaku. Dan kesilapan-kesilapan kecil itulah yang ingin kita muhasabah, yang ingin saya sentuh di dalam buku Erti Beragama yang Hilang berkenaan dengan soalan bila timbul, dia perlu dijawab dengan integriti. It's okay to answer I don't know ataupun to take some time rather than jawab kerana kita nak menjaga integriti proses tersebut. Kemudian seterusnya juga kita tidak mahu sebarang isu berkaitan dengan hal-hal yang macam ini dia sentiasa jatuh di dalam kategori-kategori yang kita buat. Kategori macam traditional versus modern, konservatif versus liberal, Wahabi versus Syafi'i ke. Maksud dia tak ada, sebab setengah-setengah orang yang terbabit dengan hal-hal yang macam ini, mereka tak peduli pun macam liberal ke konservatif ke, NGO ini ke NGO itu, parti ini parti itu. They have problem and they want solution kepada problem mereka. Dan bila mana isu-isu berkaitan dengan jantina, LGBTQ dan sebagainya ini sentiasa panas dan sentiasa kontroversi, sentiasa menjadi viral, dia mewujudkan keadaan yang sulit untuk orang yang genuinely ada masalah dalam hal itu nak mendapatkan penyelesaian. Adakah Sajat termasuk dalam orang yang genuinely nak penyelesaian ke ataupun sekadar nak kontroversi? I'm not in the position to judge or to decide on that. But I genuinely believe there are many other individuals yang berada dalam situasi-situasi yang kompleks yang menyebabkan kalau kita tidak berhati-hati, kita boleh memberikan respon, memberi jalan mati kepada mereka ini. Contohnya, bagi seorang yang telah melakukan pembedahan untuk kita kata melakukan pembedahan, maksud dia dah buang alat kelamin dia dah tak boleh dah bertukar kembali menjadi lelaki walaupun asalnya lelaki. So orang yang macam ni, kedudukan dia dalam agama macam mana? Sangat berbahaya kalau kita tidak cermat dan kita memberikan impression yang dia itu tak ada tempat dalam agama. So kalau dia tak ada tempat dalam agama, dia nak pergi mana? Kan? Maksud dia kalau dia duduk dalam Islam, dia adalah pesalah sepanjang hayat. Dia bertaubat ke, dia berniat untuk berubah cara baik ke, rumit. Jadi orang-orang yang macam ni, dia bukan ada ramai dan mereka ni tidak mencari populariti. Mereka ni bukan influencer. Mereka ini bukan orang-orang yang sengaja menimbulkan kontroversi untuk orang kata memuaskan hati dan ada kepentingan untuk mendapatkan viewers ke apa ke. Tak, mereka ada masalah dan mereka mencari solusi. Tetapi sikap yang wujud dalam masyarakat yang menyebabkan kita sentiasa memanaskan apa sahaja isu sensitif yang timbul, mensensasikan apa sahaja dan mendikotomikan apa sahaja masalah kepada ini puak ni, ini puak ni, ini geng ni, ini geng ni. Maka sukar untuk mereka jumpa. Penyelesaian ada dalam masyarakat tapi sukar untuk mereka outreach sebab mereka sudah dibelenggu dengan pelbagai judgement. Mereka, kalau orang tak cakap pun mereka sendiri fikir I am a bad person, saya ada defect, saya sesat, saya salah, saya tak betul. Dia nak overcome persepsi dia terhadap diri dia sendiri pun sudah orang kata satu cabaran sebelum dia bertemu dengan orang yang betul, badan yang betul yang boleh membantu dalam hal ini. So that is where it is very important for us as individual to educate ourselves and to become someone yang tidak terjebak dalam hal ini dan membuat kita kata kalau tak boleh menawarkan penyelesaian pun kita tidak contribute kepada masalah. Ya, itu antara perkara yang ingin saya tekankan.
Saya tengok bahagian komen sikit. Thank you Kak Syam join discussion ni. Kak Syam kata kat sini, sekejap ya, saya buang nama saya ni. Okay. Connecting with level of understanding and acceptance, alhamdulillah, which is something yang mungkin tidak directly disebut sebagai ini adalah satu sunnah, tapi kita nampak akhlak Nabi SAW dalam hal-hal macam ni, dan Rasulullah mengimbangkan di antara empathy, tegas dan berlemah lembut. Ya, sesuatu yang sangat penting untuk kita mencari wisdom supaya kita boleh buat benda tu, especially kalau kita sendiri diuji dengan hal itu dalam kehidupan kita. Our loved ones, it can be our family members, our own children yang ada dalam situasi ni kan. Afiqah Saif tanya, buku ni ada dalam bentuk e-book ke Ustaz? Buku ni ada dalam bentuk e-book. Saya letakkan dekat skrin. Terima kasih kepada Iman Publication kerana komen di situ. Version e-book ada di Google Playbook. Dekat Kindle tak ada, dekat tempat lain tak ada, tapi dia ada dekat Google Playbook dalam format PDF. Maknanya dia bukan teks yang dynamic, yang kita boleh besarkan teks, kecilkan teks. Dia punya layout dia exactly sama macam dalam buku yang sahabat-sahabat boleh dapatkan. Yang saya paparkan dekat sini pun adalah dalam format e-book, ya, kalau boleh saya tunjukkan. Ini adalah dalam format e-book, buku Erti Beragama yang Hilang. Saya menjangkakan buku Erti Beragama yang Hilang ini tidak semudah penerimaannya berbanding dengan buku Seni Berfikir yang Hilang, kerana seni berfikir yang hilang adalah something yang lebih universal dan orang mungkin lebih senang untuk approach because it's about seni berfikir, tentang berfikir, dan berfikir ni semua orang. Tapi bila kita kata erti beragama yang hilang, dan orang kena proses sedikit dalam kepala lah. So relevan ke benda tu dalam diri dia? Ada ke orang kata erti beragama, nilai beragama, makna beragama yang hilang dalam dirinya untuk dia rasa buku ini relevan? Tapi dalam perbincangan saya bersama dengan Iman Publication, kami cuba meneroka sebanyak mungkin ruang untuk memberikan tajuk kepada buku ini yang seminimum mungkin ada elemen bias dan menjadikannya relatable at most, ya, kepada seramai mungkin orang. Jadi itulah erti beragama yang hilang diberikan tajuknya, dan alhamdulillah saya nampak sedikit demi sedikit sahabat sudah mula habis membaca dan berkongsi review. Jadi kalau ada sahabat yang nak mendapatkan maklum balas tentang pengalaman mereka yang membaca buku ini, berguna ke tak berguna, kalau rasa tak berguna, tak payah beli, ya, sebab di musim-musim PKP, PKPB ni kita bukannya berduit sangat kan. Tapi kalau kita rasa buku ini bernilai, relevan, bacalah review yang bagus. Ada banyak dekat Goodreads. Masuk dalam goodreads.com, cari Erti Beragama yang Hilang dan lihat review, komen, feedback yang diberikan oleh beberapa orang pembaca yang telah selesai membaca buku ni, insya-Allah. Saya juga mengambil manfaat daripada perkongsian mereka, insya-Allah kan. Okey, turun balik ke bawah. Atikah Rostam, sekejap. Okey. Makes me think macam anak Nabi Nuh alaihissalam kan. Ayah dia dah dakwah kat dia, cuba nak selamatkan dia, tapi still dia refuse. Ini adalah satu benda yang kita mungkin dah lama baca daripada kita muda, sebelum kita kahwin, kita baca tentang kisah Nabi Nuh dalam usrah. Tapi to be in the situation yang menyebabkan kita mula menempuh, kalau tak sepenuhnya pun sebahagian daripada pengalaman yang ditempuh oleh Nabi Nuh AS ini, ia adalah sesuatu yang sangat besar.
dan dengan rahmat Allah Subhanahu taala Allah menjadikan dalam al-Quran itu ada banyak contoh bapa sebagai ketua keluarga. Ibu ada banyak sebut dalam hadis, tapi dalam Quran kurang sikit sebut ibu, banyak sebut bapa, which is good sebab bapa perlu banyak diingatkan. Kita ada bapa yang berjaya macam Nabi Ibrahim AS, ada anaknya Ishak dan Ismail. Kemudian kita ada Nabi Yaqub AS yang ada anak-anak yang combine di antara anak yang terpuji seperti Yusuf AS, dan ada ramai anak yang bermasalah seperti adik-beradik Yusuf. Kemudian kita juga ada bapa yang direkodkan hanyalah nasihatnya kepada anak, tetapi tidak diceritakan sama ada anaknya terima nasihat tu ke ataupun tidak, seperti Luqman kan, yang terkandung dalam surah Luqman. Dan kita ada banyak lagi contoh yang lain juga, termasuklah membabitkan sehingga ke Nabi junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga ada melihat contohnya macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang anak kesayangannya iaitu Muhammad, yang ada peringkat-peringkat hidupnya yang dia itu agak kontroversi, sehingga di zaman Uthman bin Affan apabila radhiyallahu anhu, apabila berlakunya perang saudara, berlaku kebangkitan, pemberontakan, ada pihak yang yang tak puas hati dengan pemerintahan Uthman, mereka melawan Uthman. So salah seorang daripada yang melawan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu adalah Muhammad, dan Aisyah ni sangat marah dengan Muhammad ini. Sometime earlier, ketika Aisyah mengajak adik dia Muhammad untuk teman dia pergi mengerjakan umrah, untuk divert dia, keluarkan dia daripada Madinah supaya dia tak terikut dengan gerakan anti Osman ketika itu, tapi dia tak nak. Jadi Aisyah marah, dan Aisyah radhiyallahu anha kata, lasta Muhammadan innama anta muzammam. Engkau ni bukan Muhammad. Muhammad tu maksud dia yang terpuji, tapi engkau ni adalah muzammam, orang yang tercela, sebab marah sangat kan. Dan sampailah kepada peringkat diambang pembunuhan Saidina Osman. Muhammad telah masuk ke rumah Osman dan memegang janggut Osman bin Affan, kelik bapa dia kan. Dan ketika Muhammad ini pegang janggut Osman, ketika itulah Osman kata, lepaskan. Kalaulah bapa kamu tengok apa yang kamu buat pada aku, nescaya dia akan mengingkarinya. Dan kata-kata Osman bin Affan itu telah mengejutkan Muhammad. Dia teringat balik kepada peristiwa tersebut, dan dia telah keluar meninggalkan Osman. Basically-nya ada beberapa orang yang masuk dalam rumah cuba nak bunuh Osman, tapi Osman confront. Osman kata, bukan kau yang akan bunuh aku. Tahu aku akan mati, tapi bukan kau yang bunuh aku. Bukan kau yang bunuh aku. Semua orang ni akan tinggalkan Osman, sehinggalah akhirnya orang yang jahat yang masuk, beberapa orang tu, dan mereka telah membunuh Osman. Dan Muhammad bin Abu Bakar telah dilantik menjadi gubernur di zaman Saidina Ali, kalau tidak silap saya, kerana dia dibesarkan oleh Saidina Ali dan keluarganya. Dia telah meninggal dunia di Mesir, saya tak ingat di Mansurah ke di mana ke, makam Muhammad bin Abu Bakar. So Muhammad bin Abu Bakar, anak kesayangan Abu Bakar Siddiq, juga ada episod dalam kehidupannya yang menampilkan cerita yang not a very pleasing one. So saya tak tahulah, saya rasa dulu pun saya tak adalah. Saya harap kalau saya ada buat, saya minta maaf, tapi saya harap saya tidak pernah cakap bila ada budak yang perangai tak elok ke, tak senonoh ke, kita dengan mudah mengatakan ini salah mak bapak. It's not that simple, it's not that easy. Mak bapak ada tanggungjawab yang sangat penting dan besar untuk shape, untuk develop. Tapi anak itu bila dia meningkat ke umur tertentu, dia mula mengambil tanggungjawab ke atas perbuatan dia sendiri. Dan dalam situasi terutamanya bila mereka dah akil baligh, bila mereka dah remaja, mereka dah dewasa, mereka take charge of their own actions, and it's not that simple for us to put the blame on the parents kan. Dan kalau kita senang-senang je kata, oh bila anak perangai teruk, ini salah mak bapak, dan kita punya judgement terhadap Nabi Nuh macam mana kan, judgement kita terhadap Nabi Yaqub macam mana
kan? So adakah mereka bapa-bapa yang gagal, adakah mereka itu parents yang gagal? So we have to be more empathic ya dalam hal ini dan berhati-hati before we pass our judgment on others, kan? Thank you Atikah Rostam atas komen berkenaan. Farah, such a beautiful ADHD brain. I understand the way you are thinking, Ustaz, cause I am ADHD person too. Tak tahulah sama ada is a blessing ke ataupun is a disaster, kan? Tapi dia macam bila mana kita, contohnya bila orang itu buta, dia tidak dapat melihat, maka dia perlu berinteraksi dengan persekitaran dengan menggunakan panca indera lain yang ada. Dia menggunakan deria bau, deria dengar dia, dan it became somehow macam more powerful daripada generally orang lain, kan? Tapi so kalau orang yang ADHD ni ada pelbagai masalah, terutamanya berkaitan dengan keupayaan untuk fokus berasaskan priority. Priority has very little effect on our executive function to pay attention. Tapi kalau benda tu interesting enough, kita akan memberikan perhatian yang very very detail untuk menyelami masalah tu, dan mungkin itu menyebabkan kita mungkin boleh nampak certain thing yang mungkin orang lain terlepas pandang. Probably, kan? Wallahu alam. I don't know. Saya tunggu ujung bulan ni untuk another assessment oleh GP saya, insyaAllah. Saya sampai Nur Hasanah, saya sampai angguk-angguk sepanjang live. Semoga terus dalam bimbingan Allah, Ustaz, supaya kami boleh terus dapat manfaat, Ustaz. Doa yang sama untuk semualah. Saya takut tengok kucing tu, kan. Nak kena pukul, saya takut kucing pukul saya, kan, ya. Thank you kerana join sesi ni. Tuan Sadiq, Salihuddin, Aywa Syekh, thank you selalu memberikan feedback yang bermanfaat ya untuk tulisan-tulisan dan perkongsian saya. Ahlan wa sahlan. Selalunya Muhammad Syafiq ada sedikit. Selalunya ada dalam kuliah-kuliah ustaz akan bagi ucapan seperti golongan ini mendatangkan bala jika tidak masyarakat memandang sinis. Manusia-manusia yang ustaz cerita tadi sekadar pandangan saya melalui pemerhatian saya. Saya masih ingat lagi pengalaman kecil yang mungkin ramai dah lupa, tapi saya masih ingat lagi masa saya sekolah rendah di kampung kami, ada jiran kami yang anak perempuannya agak liar sedikit dan adalah macam affair dengan orang lain. Saya tak tahu severity of benda tu, tapi saya masih ingat lagi orang kampung bercakap, kan, kalau basically dalam bahasa mudahnya, kalau dekat kampung ni ada zina, habislah kemarau, kering, kontang apa dan sebagainya. Maka orang fikir dari sudut itu rather than memikirkan kenapa benda itu terjadi, masalah ekonomi keluarga tersebut, ketiadaan lelaki, ibu tunggal menanggung, kemiskinan, macam-macam. Sebab bila orang buat jenayah, bila orang buat salah, macam tadi juga, dia ada rentetan, dia ada sebab-sebab dia. Kalau kita tak jaga sebab-sebab ini, dan kita susah nak faham sebab kenapa di negara yang tak ada agama, negara yang tak ada Al-Quran, tak ada hadis, tak ada pejabat agama, tak ada JAKIM, apa semua tu, macam di Finland, kadar jenayahnya sangat rendah. Kalau kita kata termakan babi sebab tu perangai teruk, semua tu makan babi belaka, kan. Lepas tu berapa ramai mu'alaf yang dahulunya makan babi, tak jadi jahat pun, yang makan makanan yang halal ini, yang perangai macam syaitan, kan. So correlation di antara benda-benda tu. Lepas tu di negara Finland itu, kalau tanpa Quran, tanpa hadis, tanpa kepercayaan kepada Allah wujud, tetapi boleh menyebabkan masyarakatnya merupakan masyarakat yang amanah. Kalau wallet jatuh boleh dapat balik. Dan kenapa jadi macam tu? So formula di negara seperti tersebut, jangan kita semak, kita kata macam maknanya mereka tak banyak jenayah tu sebab istidraj, Allah nak sesatkan mereka lagi.
Ini kita tak boleh nak tolong lah. Itu kena pergi ke seni berfikir yang hilang kan. Sebelum erti beragama yang hilang. Tapi kalau di Finland itu maknanya dia mewujudkan keadaan yang menyebabkan orang tidak bersebab untuk melakukan jenayah. Kebajikannya terjaga, keperluannya ada dan sebagainya. Kita boleh setuju, kita boleh tak setuju dengan model ekonomi Finland, macam mana dia develop dia punya safety net, but it work. It reduce significantly. Saya survive sebagai quote-unquote single father, membesarkan 4 orang anak sendirian kerana isteri berada di negara lain ketika itu. Kerana saya berada di sebuah negara yang selamat. Anak saya pukul 8 pagi, subuh pun tak masuk lagi. Gelap-gelap tu, tengah snow, minus 20, minus 30. Saya dengan penuh confident melepaskan anak saya, darjah 1, darjah 2, pergi sekolah. Jalan kaki sorang-sorang, 2 km pergi, 2 km balik. Yang even dekat island pun saya tidak begitu confident sebagaimana confidentnya saya ketika berada di Finland. Jadi kalau misalnya berlaku zina, orang perangai teruk dan sebagainya, buat jenayah, kita dengan mentaliti dakwah yang lebih banyak kita akan fikirkan ialah what led to that. Jadi macam tu. So bila sajat macam timbul isu yang kontroversi itu, instead of saya terus merumuskan memanglah perangai dia begini tu, macam apa sahaja masalah bertukar menjadi isu. Isu ni useless, dan kita belittle the substance of the issue, the substance of the problem bila kita label dia sebagai isu. Memanglah jenis orang yang nakkan perhatian, orang yang dah tak percayakan syurga. Kita cakap ni macam kita ni suci sangat. Jadi musibah, penat tengok benda tu, ya. Wallahu a'lam. Noribah Khalid, alhamdulillah perangan Ustaz jelas. Saya tak sure refer yang mana, tapi alhamdulillah sebab saya slow tengok ke bawah. Nur Syahid, haruslah selalu ada perbincangan tentang buku Ustaz yang terdahulu, Seni Berfikir yang Hilang. Sangat bagus untuk semua menilai balik cara berfikir. Saya amat-amat berharap agar buku itu kalau tak banyak pun sikit dapat membuka, orang kata, ruang untuk penambahbaikan berlaku kepada cara berfikir yang sebenarnya sangat kompleks. Saya yang berada jauh di perantauan ini, saya banyak, kalau saya tengok Malaysia, saya stres. Jadi saya tengok destinasi yang satu lagi macam Malaysia, tapi dia bukan Malaysia. Jadi saya tak perlu makan hati sangat. Saya tengok US. Kenapa US jadi macam tu? Kenapa orang yang sokong pro kepada Trump ni macam cult, dan seolah-olah macam is it education, pendidikan gagal, saya pun tak tahu, tapi penat tengok benda tu. Dan bila kita memerhatikan itu, banyak benda yang kita nak kena fikirkan dan kita tahu benda tu sangat kompleks. So ialah memang ada banyak kerja lah, there's a lot of things yang kita kena buat. Boleh terikut juga ni kan, daripada Umuh Live. Irfan Abdullah, maaf saya terlepas tadi. Adakah untuk membaca erti agama yang hilang ini lebih baik membaca Seni Berfikir yang Hilang terlebih dahulu supaya lebih bermakna? Kedua-dua buku ni tidak dirancang di peringkat awal. Maksud rancang kita, tahun ni kita terbitkan Seni Berfikir yang Hilang, tahun depan kita terbitkan Erti Beragama yang Hilang. Tak. Dua buku itu terbit secara berasingan, tetapi yang awalnya adalah Seni Berfikir yang Hilang, habis siap sahaja Seni Berfikir yang Hilang diterbitkan, tak lama lepas tu saya dah mula berbincang dengan pihak Iman Publication untuk next project, dan ketika itu kami terfikir tentang kandungan yang saya ada berkaitan dengan buku Apa Erti Saya Menganut Islam, tapi tajuk dia apa semua tu tak ada lagi. Jadi basically-nya buku Erti Agama yang Hilang, sebelum tajuknya menjadi macam tu, dia adalah buku yang mengupas tentang apa erti saya menganut Islam. Semasa nak memberikan tajuk kepada buku itu, which was months later, barulah kami lihat apakah ada kesinambungan dengan Seni Berfikir yang Hilang untuk mentemakannya. Bukanlah orang kata semata-mata untuk marketing supaya orang beli buku, tapi kesinambungan itu juga is something yang useful kalau dia boleh diwujudkan. Ada connection di antara keduanya.
maka lahirlah erti beragama yang hilang. So basically jawapan kepada soalan yang Irfan Abdullah tanya, kedua-dua buku ini boleh dibaca secara berasingan, tetapi bagi mereka yang telah membaca Seni Berfikir yang Hilang terlebih dahulu, mungkin akan dapat mungkin dapat melihat lebih banyak sisi perspektif ketika membaca buku Erti Beragama yang Hilang. Walaupun sebenarnya Erti Beragama yang Hilang lebih awal saya keluarkan konten dia sebelum Seni Berfikir yang Hilang. Erti Beragama yang Hilang sudah saya syarahkan, saya ceramahkan 2-3 tahun sebelum saya mula mengulas buku Saqafah Da'iyah yang menjadi asas buku Seni Berfikir yang Hilang. So sebenarnya Erti Beragama yang Hilang dulu, baru Seni Berfikir yang hilang. Tapi aturan Allah SWT is quite nice. Saya rasa macam cantik Seni Berfikir yang Hilang keluar dulu, and then baru Erti Beragama yang Hilang, because that is the prerequisite. In order to put meanings, in order to create meaning kepada agama, we must exercise our reasoning process, our thinking, healthy thinking, untuk membolehkan benda itu berlaku. Sebab itu adalah alat dia, kan, insyaAllah. Okay. Khairil Patel, Alhamdulillah baru habis baca, banyak membuka minda, sesuai dibaca pelbagai peringkat umur, antara contohnya Ustaz kaitkan social media, troll, etc. sesuai dikaitkan dengan generasi sekarang. Alhamdulillah, nice no man. Terima kasih. Mudah-mudahan yalah, kalau ada kebaikan tu kita share sama-sama di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amirul Aizat memberikan komentar, jika sains boleh membantu manusia untuk sampai kepada satu tahap menjumpai Tuhan, kenapa Stephen Hawking yang memiliki one of the greatest mind in scientific thinking seolah-olah menolak peranan Tuhan dalam penciptaan alam? Kita tak tahu. Basically, dalam kapasiti kita sebagai manusia, segala proses, langkah, hujah untuk sampai kepada rumusan bahawa alam ini ada Tuhan dan Tuhan itu adalah sang pencipta dan pencipta itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah, telah dimiliki oleh Stephen Hawking. Tapi sehinggalah apabila dia meninggal dunia, dia berada dalam situasi dan pendirian yang kita maklum. Kenapa? Tak tahu. Bagi saya, jawapan klisenya ialah hidayah akhirnya tetap milik Allah SWT. Pengasas sekolah kami, Khalifah Model School Primary dan Secondary, adalah Profesor Muhammad Al-Mahdi Jenkins. Beliau juga bermula sebagai seorang atheist, bermula daripada ahli fizik, kemudian menjadi clinical psychologist, masuk beberapa agama yang berbeza sebelum akhirnya pada akhir 70-an memilih untuk memeluk Islam dan kemudiannya berhijrah ke Malaysia dan kemudian develop model yang kita kenal kemudiannya sebagai Khalifah Method. So jalan beliau juga agak unik. Dalam catatan, dalam ceramah beliau ada menyebutkan bagaimana semasa beliau sebagai seorang saintis, beliau sampai kepada satu peringkat di mana tidak dapat lagi menafikan yang Tuhan itu wujud, dan dia meneruskan perjalanannya. Manusia sangat dinamik. Sometimes kerana faktor persekitaran, macam Abu Talib, kan, bila mana Abu Talib nazak, Nabi SAW cuba untuk mengajaknya kepada iman kepada Allah SWT, tetapi Abu Talib telah menerima provokasi daripada abu-abu yang lain yang mempersoalkan, adakah kerana takut mati kau nak tinggalkan agama nenek moyang kamu? So dia menimbulkan pelbagai dilema, sehingga akhirnya Abu Talib yang lagilah duduk dengan Nabi SAW, yang membela baginda, yang membela baginda, akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So hidayah milik Allah. Wallahu a'lam. Thank you Amirul Aizat for very good question, kan. Nur Zahidah, Alhamdulillah, perkongsian yang sangat menarik Ustaz. Bagaimana membaca buku Erti Beragama yang Hilang, panjang tulisan, habis tutup satu skrin, kan. Baru separuh sebab terlalu banyak input untuk difahami. Tambah-tambah lagi berpeluang mendengar penerangan Ustaz untuk buku ini.
sangat-sangat membantu saya yang terlibat dengan mendidik pelajar. Perlukan perkongsian bersama mereka untuk melatih seni berfikir, bukan sekadar belajar. Terima kasih ya, banyak-banyak cikgu kita ya, itu usaha yang sangat-sangat mulia dan penting. Topik buku Ustaz yang baru baca tadi berkenaan manusia ada kelemahan dan mekanisme dalam mencari, tak tahu nak ungkap macam mana, sangat dekat dengan jiwa dan membantu islah diri. Alhamdulillah, moga Allah mudahkan urusan Ustaz untuk terus berkarya mendidik jiwa. InsyaAllah saya akan ulas topik berkenaan dalam slot yang lain, kerana itu juga satu perspektif yang penting dan ada banyak cerita mengenainya. Ada yang ditulis dan ada yang tak bertulis dalam buku tersebut. Farah, exactly Ustaz, thank you. Kak Syam, new generation sekarang ni have difficulty in relating, implementing good discipline, akhlak mulia in their daily life. Recently, it is a topic discussed in our AJK meeting. How can we best improve this among our students? What will be your best advice to us to reach them effectively? Terima kasih Kak untuk soalan yang sangat penting ni. Kita boleh buat satu sesi khusus untuk bercakap tentang hal ini. Tapi basically ni yang boleh saya katakan bahawa character education berbeza daripada kita mengajar subjek-subjek lain. Kerana character education ada jalannya sendiri. Secara mudahnya kita katakan bahawa character education ini memerlukan modeling, dia memerlukan hands-on, dia memerlukan kepada experiential learning. Dalam arti kata yang lain, dia bukannya diceramahkan, dia bukan diajar dalam bentuk teori, tetapi pelajar-pelajar itu perlu diberikan pengalaman untuk mereka develop all those values. Sebab itu minta maaf saya sebut sekali lagi, sekolah-sekolah dekat Finland, salah satu sebab mengapa mereka memberikan penekanan yang sangat-sangat tinggi kepada collaborative learning, projek dan assessment yang dilakukan adalah lebih kepada proses rather than kepada hasil akhir projek. Sebab melalui projek yang student kena buat sama-sama lah, mereka belajar untuk regulate tension mereka, delegate kerja macam mana, stres, konflik macam mana nak selesaikan, siapa yang malas, siapa yang free rider, yang tak buat apa-apa lepas tu nak dapat markah apa, semua benda tu terjadi secara natural dan pelajar kena hands on selesaikan sendiri, dan cikgu memerhati benda tu, dan dia berlaku daripada level sekolah rendah, sekolah menengah sampailah ke universiti. So kita tak boleh nak bentuk benda tu di kalangan pelajar-pelajar kita dengan hanya menceramahkannya kepada mereka, tapi dia perlu menjadi sebahagian daripada pengalaman mereka bersekolah organically, if I can put in for the lack of a better term kan, insyaAllah. Itu mungkin respon saya sedikit. Azlina M. Yusof joining from Bangalore, thank you so much. Din Hamid, Ustaz Rizal macam mana nak contact direct dengan Ustaz? Boleh mesej saya, email saya, nama penuh saya hasrizalabduljamil@gmail.com. Kalau boleh saya typekan dekat sini. Okay. Itu adalah email saya. Allah teruknya font kan. Itulah ambil font yang mudah sikit nak tengok. Alright. Okay, itu adalah email saya. InsyaAllah saya cuba respons. Tapi sejujurnya saya katakan bahawa dekat Instagram, dekat Twitter, sangat-sangat banyak mesej jemputan program yang saya agak overwhelmed dan agak susah. Saya susah nak sebab saya tak suka baca, lepas tu saya tak boleh respon. Sebab kalau saya baca jemputan, saya tak boleh respon. Saya nak respon kemudian, saya takut saya lupa. Tapi saya susah nak respon segera sebab saya kena pastikan jemputan tu beza 8 jam, kemudian jadual isteri saya bekerja dan anak akan mula kembali bersekolah, sekolah nak dibuka tak lama lagi. So a bit difficult untuk saya, so saya perlahan-lahan. Jadi saya nampak dalam DM box Instagram saya ada banyak mesej jemputan, tapi saya tak buka. Nanti dulu, ya, sebab panik. Perlahan-lahan insyaAllah. Tapi mesej lah saya, insyaAllah saya cuba untuk respon dengan sebaik mungkin. Okey. Seterusnya,
Right, Muhammad Syahmir Muhammad Anshun, maafkan saya kalau saya silap sebut nama kan. Tahniah Ustaz dengan keluaran buku baharu yang bermanfaat di kala umat di tengah gelora bah falsafah moden. Teringat saya dengan perjuangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menguasai pelbagai disiplin ilmu sehingga beliau mematahkan hujah ahli falsafah barat sekular hingga menghasilkan karya Al-Munqidh min ad-Dhalal. Pada pendapat Ustaz, haruskah kita mengulangi seperti yang tokoh disebutkan tadi? Saya terima kasih atas kata-kata semangat dan doa yang disampaikan. Saya pun juga mendoakan benda yang sama untuk sahabat Muhammad Syahmir. Pada saya hal-hal yang macam ini berbaliklah kepada setiap individu anda semua. The more you observe, the more you think, the more you try to answer, then you will go further and further. So ada orang akan mungkin setakat menjaga keluarganya dan insya-Allah dia mulia di sisi Allah SWT. Mungkin ada orang dapat memainkan peranan dalam kejiranannya sahaja dan dia juga makjur, rewarded di sisi Allah SWT. Tapi bagi orang yang nak push lagi ke depan, meneroka lagi, nak melakukan something yang lebih besar, teruskan. Umat ini perlukan semua. Perlukan orang yang buat makro, buat mikro. Yang penting kita semua kena buat something dalam our circle of influence. Dan our circle of influence might be small. It's okay to be small as long as it is effective. Tapi kita boleh expand dia dengan networking kita, dengan menambah ilmu, dengan migrate pun ya juga sebenarnya kan, gitulah. Hasdin, holier than thou, ni ada refer kepada yang kita sebut di awal tadi. Thank you bersama. Jeff Abdul Ghaffar, maafkan saya kalau saya silap sebut nama ya. Assalamualaikum Ustaz, saya masih belum habis baca buku Erti Agama yang Hilang. Bukan sebab bosan, tapi sebab selang beberapa muka surat akan termenung memikirkan apa yang Ustaz tulis. Saya berterima kasih, siap-siaplah di sini sebab mencetuskan pemikiran kritis saya. Teruskan menulis dan berkongsi ilmu Ustaz. It's okay. Maknanya ambillah masa yang selama mungkin, seperlahan mungkin. Saya tidak macam siapa yang baca lagi cepat habis dan maknanya dia yang paling bagus, lagi efektif. Tak semestinya juga. Sometimes baca buku ni juga sebab syaitan kan, ada macam-macam belitan dia. Sometimes mungkin setan juga boleh menjadikan kita ni macam kegairahan kita ialah untuk baca sebanyak mungkin buku. Tapi sometimes kalau kita hanya baca 2-3 buku dalam setahun, tapi we really work on it dan memberikan impak yang besar, then it is also a very good thing kan. Macam tak perlu kita berlumba-lumba nak habiskan banyak-banyak, nak baca banyak-banyak. Yang penting akhirnya ialah amal. Buku, ilmu, teori, kefahaman perlu menjelmakan amal. Dan amal itulah tempat di mana lahirnya dosa dan pahala yang akan menjadi legacy kita, insya-Allah. Saya pernah tengok video pasal Atika Rostam share. Saya pernah melihat video pasal penjara di Finland yang menggunakan open prison system. Ada, recently pun ada baru dikeluarkan. Benda tu pun agak kontroversi dekat Finland kan. Maknanya ada orang setuju, ada orang yang tak setuju. Tapi basically sebab keadaan jenayah dekat Finland itu tidak begitu, orang kata, severe, maka mereka ada possibility untuk buat benda macam tu lah, sehingga ada banduan yang boleh keluar masuk penjara dan melaporkan. Kita tak payah pergi kat situ lah, kita cukup sekadar berfikir macam mana nak buat macam kat Finland, cikgu-cikgu tak ada punch card. Mereka tidak perlu berada di sekolah sepanjang waktu bekerja. Mereka cuma perlu berada di kelas bila mereka ada kelas. Pada waktu yang mereka tak ada kelas ataupun kelas tak lambat, it's up to them untuk ada kat rumah ke, ada kat mana ke, based on trust. Saya lebih fikir yang itulah berbanding dengan penjara tadi kan. Macam model tersebut memang quite extreme kalau kita fikirkan. Ada e-book tak Ustaz untuk kedua-dua buku ni, atau boleh post ke Banglo? Boleh post ke Banglo ataupun tidak, itu kena tanya penerbit Iman Publication. Saya
Sebab saya hanya menulis, saya berada 11,000 kilometer jauhnya daripada di mana buku itu dicetak dan dijual. Tapi e-book ada. Seni Berfikir Yang Hilang pun ada. Kalau boleh saya tunjukkan sekali lagi hal ini. Kedua-dua buku berkenaan ada dalam Google Playbook. So Erti Beragama Yang Hilang ada, Seni Berfikir Yang Hilang pun ada dekat barisan yang kedua tu. Boleh diperolehi insya-Allah walaupun berada di India kan. Okey. Saya baru Atika Rustam pun tolong jawab, thank you. Saya baru beli diary Abah, nak habiskan dulu dan baru start Seni Berfikir Yang Hilang, kata Izzat Jo. Thank you, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tengok sikit lagi. Lama pula kita live ni kan, dah 1.5 jam, masya-Allah. Ya, siapa nak tidur tu silalah tidur ya. Jazakallah khairan, hands-on organic and developed through team project, insya-Allah. Okey. Kalau misalnya AJK akak macam nak mengadakan brainstorming ke, session ke, saya more than happy untuk tapi ialah secara Zoom ke macam tu lah kan, untuk kita nak mengadakan perbincangan. InsyaAllah I am more than happy to help, to assist whatever I can from distance ini insyaAllah. Sahabat lama saya Afzan Mehmet Alhamdulillah sudah khatam baca buku ni. Dulu baca Mazayat ni sebagai input ketika dalam badan dakwah. Bila baca buku ini seperti sebuah kenderaan baharu untuk membantu melancarkan misi, untuk kaitkan semula buku Mazayat ni yang dibaca dulu dalam kehidupan hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna lah ya. Membaiki diri untuk memahami hidup secara sunatullah dan syariatullah. Sunatullah dan syariatullah itu sangat-sangat penting dengan pelbagai aspek, pendidikan, vaksin, tak vaksin ke apa ke semua dan sebagainya, ada kaitan belaka dalam kehidupan. Dan komen terakhir nampaknya di sini Afzan Ali, terima kasih Ustaz. Teringat kisah pengetua yang memberi kepercayaan kepada guru untuk mengubah perbuatan. Ianya bermakna dalam aspek kepimpinan, lebih-lebih lagi di sekolah. Sungguh kan? InsyaAllah. So, sekadar itulah ya yang dapat saya kongsikan dalam satu slot yang sungguh panjang, 1.5 jam. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini bermanfaat. Apa yang telah kita bincangkan tadi adalah berkaitan dengan satu topik yang terdapat di dalam buku Erti Beragama Yang Hilang, tentang pentingnya kita meraihkan soalan dan berhati-hati dalam memberikan respon kepada soalan, agar masalah-masalah keberagamaan yang dihadapi oleh anggota masyarakat, kita treat dia sebagai satu needs yang perlukan solution dan bukannya sensation ya. Lebih mensensasikan, because sensation menjatuhkan maruah, menyucuk ego orang, menyebabkan orang melenting, marah, akan menjadikan orang lebih defensif dan sukar ya, untuk mereka merendahkan diri dan menghampiri penyelesaian. Moga kita menjadi asbab orang mendapat penyelesaian dan petunjuk, dan bukan menjadi sebab terhalangnya orang daripada mendapat hidayah. Beruntunglah orang yang menjadi sebab orang lain mendapat kebaikan, dan rugi dan binasalah orang yang menjadi sebab orang terhalang daripada mendapat kebaikan, insya-Allah. Dan insya-Allah Kak Syam ya, saya cuba, walaupun saya dah lama tinggalkan tanah air, anak-anak pun dah tak ada dah di sekolah-sekolah berkenaan, tapi ianya masih dekat di hati saya. Saya kadang-kadang sekali-sekala sembang juga dengan anak-anak, yang sulung tu ya, pengalaman masa sekolah kat sana, dan from time to time mendoakan agar usaha-usaha islah pendidikan yang dilakukan itu berjalan dengan lancar, insya-Allah. So thank you again, selamat berehat, selamat beristirahat. Sudah lewat malam untuk anda yang berada di tanah air. Lewat tak lewat tu 10.48 awal lagi kan ya, tengok movie, sembang lagi macam-macam lagi kan, di musim orang tak menentu, tak berapa nak kerja tak kerja ni kan, insya-Allah. Okey, terima kasih atas perhatian semua. Sekali lagi kita tangguhkan sesi kita ini dengan kita membaca kafaratul majlis dan surah Wal-Asr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.